Pengenalan teori persuratan baru. Gagasan persuratan baru yang ditunjangi Tuan Haji Muhammad Effendi Hassan merupakan satu teori baru yang menjadi perbualan hangat dalam kalangan penggiat sastra tanah air. Teori ini dicipta untuk menentang teori kesusastraan konvensional yang berkiblatkan barat. Persuratan baru memberikan penjelasan yang mendalam tentang konsep ilmu yang benar yang bermaksud bahawa seseorang boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Karya yang syarat dengan pengajaran dan mengangkat estetika tauhid dan taklif memegang gagasan ini. Menurut perspektif ini, elemen lara iaitu melalaikan dan realism yang melampau seperti kandungan teks dianggap tahyul iaitu kayangan, lucah dan menjauhkan manusia daripada kebenaran dan pencipta. Plot dalam kesusastraan dahulunya dianggap penting untuk menyampaikan cerita dengan falsafah. Pada tahun 1998, Muhammad Effendi menghasilkan sebuah esei panjang yang bertajuk Persuratan Baru dan Cabaran Intelektual, iaitu menilai kembali kegiatan kreatif dan kritikan yang membahaskan secara kritis tentang permasalahan yang melanda kegiatan sastra Melayu moden yang dianggapnya bukan sahaja lesu dari segi intelektual, bahkan memperagakan nilai-nilai yang keliru di sisi Islam. Sebagaimana yang jelas diberikan pada judulnya, esei panjang ini turut menggunakan istilah persuratan baru. Tambahan pula, nama persuratan baru ini dipilih bagi menggambarkan keazaman Muhammad Effendi dalam menghidupkan semula tradisi persuratan Melayu abad ke-16 dan ke-17 Masihi dalam kegiatan sastra Melayu masa kini. Seterusnya, latar belakang teori persuratan baru. Dalam wacana persuratan baru, Muhammad Effendi Hassan 1994 juga menekankan pandangan ini. Effendi menyatakan bahawa istilah persuratan baru digunakan untuk membezakannya daripada istilah kesusastraan yang sangat dikaitkan dengan dunia khayal. Terdapat faktor yang membibitkan gagasan persuratan baru, iaitu seperti kesedaran tentang peranan Islam dalam tradisi sastra Melayu. Kesedaran ini telah diterjemahkan secara praktik dengan mengalihkan orientasi sastra daripada bukan ilmu kepada ilmu. Hal ini bermakna gagasan persuratan baru muncul dengan hasrat untuk mengembalikan fungsi Islam dalam karya sastra dengan menerapkan ilmu. Selain itu, persuratan baru digagaskan sebagai alternatif kepada pelbagai wacana, konsep dan idea mengenai sastra Islam khususnya yang dikemukakan oleh Shahnan Ahmad dan lain-lain. Di samping itu, persuratan baru lahir untuk merungkai pengaruh kolonialisme yang masih mewujudkan kebergantungan kepada Barat. Terdapat 3 objektif dalam teori persuratan baru ini. Yang pertama, mengenal pasti idea-idea utama berkaitan persuratan baru yang dibincangkan dalam kajian-kajian ilmiah yang dikaji. Kedua, mengorganisasi kajian-kajian ilmiah yang dikaji berdasarkan fokus perbahasannya. Ketiga, merumuskan pencapaian PB sebagai sebuah gagasan pemikiran sastra berdasarkan sambutan kesarjanaan yang diberikan oleh para sarjana dan pengkaji. Permasalahan teori persuratan baru, terdapat 2 kutub yang berbeza pendapat. Kutub pertama menyambut PB sebagai sebuah gagasan yang menegakkan nilai-nilai Islam melalui ilmu pemikiran, manakala kutub kedua kurang menyenangi gaya kritikan Muhammad Effendi Hassan kerana dianggap keras. Kedua, teori ini diasaskan oleh pengalaman peribadi, sambutan sarjana serta pengkaji sastra terhadap PB yang dimanifestasikan pada sejumlah kajian ilmiah seperti buku ilmiah, artikel, jurnal dan lain-lain. Akhir sekali, kajian-kajian ilmiah ini dengan sendirinya membina serta mewujudkan himpunan data-data penyelidikan tersendiri. Baiklah, saya teruskan dengan metodologi kajian yang digunakan dalam teori persuratan baru ini. Yang pertama sekali, pengkaji perlu membaca kajian literatur yang lepas dan terkait seperti artikel, buku dan sumber lain yang membantu pengkaji untuk memperoleh pemahaman yang baik dan mendalam tentang teori persuratan baru ini. Setelah membaca dan memahami tentang teori persuratan baru ini secara keseluruhan, pengkaji akan membuat analisis maklumat berkaitan secara terperinci. Seterusnya,
pengkaji akan mencatat info dan maklumat penting yang berkait untuk dikumpulkan bagi menguji teori perseratan baru yang sedang dikaji. Setelah data kajian terkumpul, pengkaji akan menganalisis data dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses analisis ini akan melibatkan penggunaan metod kualitatif atau kuantitatif. Setelah proses analisis data selesai dijalankan, hasil tersebut akan diintegrasikan dalam konteks teori perseratan baru yang sedang dikaji. Secara umumnya, setiap kajian teori perseratan baru akan dikritik dan dibincangkan tentang teori tersebut. Akhir sekali, hasil kajian teori perseratan baru ini akan disimpan dan disusunkan dalam bentuk laporan ataupun sumber info rasmi. Seterusnya, antara sorotan literatur yang diperoleh ialah pencapaian perseratan baru ataupun dikenali sebagai PB sebagai sebuah gagasan pemikiran yang dibangunkan oleh Muhammad Effendi secara sistematik melalui penghujahan serta pembuktian ilmiah. Justru, tidak heranlah jika kehadiran PB mengundang reaksi daripada khalayak sastra Melayu yang menyatakan pendapat dan komen tersendiri dalam media arus perdana serta laman sosial. Antaranya ialah Mukhtar Sani Abdullah yang menulis rencana yang berjudul Idea Effendi Jatuhkan Penulis Besar dan terbit dalam Akhbar Berita Harian pada 26 Jun 2002. Dalam rencana ini, Mukhtar secara peribadi tertarik pada PB ataupun perseratan baru yang menggariskan idea-idea pokoknya secara jelas dan diterjemahkan secara konkret melalui pujangga Melayu. Rancangan ini berpendapat bahawa PB menuntut karya sastra untuk menyampaikan pemikiran intelektual dengan cara yang bijaksana bagi menanam nilai-nilai mulia di sisi Islam. Kemudian, analisis dan perbincangan ini akan dibahagikan kepada 3 subtopik yang menjadi perbahasan dalam teori persuratan baru, iaitu pengenalan persuratan baru sebagai gagasan pemikiran. Yang kedua adalah sumbangan persuratan baru dalam sejarah dan tradisi sastra Melayu. Dan akhir sekali adalah perbandingan persuratan baru dengan tradisi sastra lain. Yang pertama adalah pengenalan persuratan baru sebagai gagasan pemikiran. Dalam konteks inilah Muhammad Effendi berpendapat bahawa kegiatan yang perlu dikembangkan ialah persuratan, iaitu kegiatan karang-mengarang yang diasaskan kepada ilmu yang benar di sisi Islam. Begitu juga kritikan terhadap pandangan hidup yang terjemah daripada karya-karya sastra Melayu moden yang dianggap oleh persuratan baru bertentangan dengan pandangan hidup tauhid yang menjadi pegangan Islam. Menurut Abdullah, persuratan baru memperkenalkan cara baru dalam kegiatan penulisan, iaitu merujuk kepada cara penulisan yang tidak lagi menyampaikan cerita semata-mata, sebaliknya membahaskan pemikiran atau gagasan. Yang kedua adalah sumbangan persuratan baru dalam sejarah dan tradisi sastra Melayu. Kehadiran persuratan baru dalam konteks sejarah dan tradisi sastra Melayu merupakan satu usaha untuk mengembalikan tradisi karang-mengarang yang mengutamakan ilmu persuratan Melayu dan kebijaksanaan sebagai kegiatan utama bagi menggantikan kegiatan sastra sedia ada yang mementingkan cerita semata-mata. Seterusnya, persuratan baru juga merupakan satu anjakan ilmiah yang serius dalam konteks sejarah dan tradisi sastra Melayu yang dilakukan dalam kesedaran untuk membebaskan kebergantungan kesusastraan tempatan daripada barat dan mengembalikan semula ikatan persuratan Melayu sebagai satu kegiatan kesusastraan tempatan, sekaligus memperkayakan pemikiran dunia sastra Melayu. Dengan mengejakkan konsep taklif, ilmu yang benar, kerangka penulisan yang prioritinya betul, di samping terkawal dan beradab, iaitu aspek-aspek kepengarangan yang begitu signifikan. Persuratan baru hadir sebagai anjakan yang pasti. Dan yang ketiga ialah lebih penting apabila persuratan baru diakui sebagai gagasan yang membawa anjakan paradigma dalam kesusastraan Melayu apabila menuntut supaya ilmu diberikan keutamaan dan cerita dikesampingkan. Seterusnya, perbandingan persuratan baru dengan tradisi sastra lain. Akhir sekali, analisis ini turut mengenal pasti fokus kecenderungan beberapa kajian ilmiah dalam membandingkan persuratan baru yang berasaskan pandangan hidup Islam dengan tradisi sastra lain. Menurut Adli, terarah kepada pemikiran dan teori sastra di Malaysia, khususnya persuratan baru yang dianggapnya membawa paradigma baru dalam pengkajian teks sastra Melayu. Ini merujuk kepada kepekaan persuratan baru terhadap tradisi persuratan Melayu yang berteraskan Islam yang dijadikan sebagai rujukan terhadap kecemerlangan kegiatan penulisan.
Selain itu ialah soal pembezaan antara pesuratan dengan sastra menurut pesuratan baru. Adli menjelaskan bahawa pesuratan menurut pesuratan baru merujuk kepada tulisan yang mengutamakan perutusan tanpa memisahkannya daripada nilai kreatifnya, manakala sastra pula merujuk kepada tulisan yang cenderung untuk keciciran perutusan dengan keutamaan diberikan kepada penggunaan bahasa. Tambahan pula, artikel ini memperakukan konsep sastra Islam yang diutarakan pesuratan baru sebagai sehaluan dengan pemikiran Al-Nadwi, terutamanya perhatian terhadap keutamaan ilmu. Sebagai kesimpulan, pesuratan baru telah mendapat sambutan yang serius daripada sejumlah sarjana dan pekaji sastra Melayu. Sambutan kesarjanaan ini diperlihat secara konkret melalui sejumlah kajian ilmiah dalam pelbagai bentuk termasuk tesis kedoktoran, syarahan inaugural, buku ilmiah, artikel dan kertas kerja dan meliputi pelbagai fokus daripada usaha memperkenalkan pesuratan baru kepada khalayak sastra termasuk di luar negara hingga membandingkan serta mensejajarkan pesuratan baru dengan tradisi keilmuan di luar alam Melayu. Berdasarkan sambutan kesarjanaan yang telah diterimanya, adalah jelas bahawa pesuratan baru rata-rata dianggap sebagai sebuah gagasan pemikiran yang penting dan tidak dapat dikesampingkan dalam kegiatan sastra Melayu masa kini. Sambutan kesarjanaan ini nyata memberi perspektif yang lebih substansif dan ilmiah terhadap pesuratan baru sebagai sebuah gagasan pemikiran berbanding pendapat serta komen yang bersifat umum dan juga peribadi.